A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang melihat video ini ataupun mendengar, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia-Nya. Dalam keadaan kita berjaga-jaga berhadapan dengan wabak yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, jangan kita lupa bahawasanya wabak yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini merupakan satu ujian yang begitu besar, bukan hanya kepada mereka yang beriman, tetapi secara keseluruhan, maknanya seluruh dunia berhadapan yang sama. Dan kita harus ingat pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-155. Allah menyebut pada ayat tersebut, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Allah menjelaskan di dalam ayat tersebut, Allah memberitahu bahawasanya Allah akan menguji seseorang hamba, dan Allah tidak menyatakan adakah ianya adalah hamba yang beriman ataupun tidak di dalam ayat tersebut. Wala nabluwannakum bisyai', dengan sesuatu yang akan menjadikan kita ketakutan, yang akan menjadikan kita kegusaran. Baik ketakutan dan kegusaran itu adalah disebabkan kerana kematian ataupun kekurangan harta ataupun kekurangan makanan. Dan kita menjadi dalam satu keadaan yang begitu sehingga kan kita melihat realiti hari ini adalah kita berhadapan dengan orang kata beratur dengan begitu panjang di NTUC dan sebagainya, hanya semata-mata merasakan ketakutan Singapura dah kena lockdown dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya ini adalah suatu perkara yang Allah dah beritahu pada awal-awal ketika mana wahyu turunkan, Allah akan datangkan ujian. Tetapi rupa bentuk ujian itu Allah tidak nyatakan. Tetapi yang menarik, ketika mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada ayat tersebut pada bahagian ujung, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah khabar berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kenapa ianya menjadi suatu perkara yang begitu besar dalam keadaan ujian yang Allah berikan, tapi Allah suruh sabar? Disebabkan kerana ketika mana kita bersabar, ketika mana kita berhadapan dengan sesuatu ujian, benda sabar itu adalah kunci paling utama. Kerana satu, takut ketika mana kita tidak sabar, kita akan keluarkan kata-kata yang suatu perkara yang mungkin fitnah, yang mungkin suatu perkara itu adalah suatu yang tidak benar, sehingga ianya menjadi disebarkan dengan berluas-luasa, sehingga kan dengan berbagai-bagai kaedah lah. Maknanya kalau katalah bukan hanya sekadar dengan lidah, pada hari ini ketika mana wabak berlaku, WhatsApp merupakan antara kunci paling cepat tersebarnya fitnah yang berlaku. Jadi dengan berbagai-bagai lah ketika mana seperti mana para pendengar ataupun yang melihat video ini, kita tahu berbagai-bagai teori yang keluar di dalam Al-Quran dengan tiba-tiba, secara tiba-tiba menggunakan ayat sekian, menggunakan pada berbagai-bagai lah. Saya pun hampir tiap-tiap hari kadang-kadang pening melihatkan keadaan yang sedemikian rupa. Namun kewujudan video ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih besar. Ketika mana baru-baru ini tersebar satu video tentang konsep yang dikatakan sebagai garfu tala, dan kemudian ianya telah pun mendapat bidasan ataupun telah mendapat kritikan secara ilmiah daripada mereka-mereka yang mungkin yang pernah mendengar nama Ustaz Syahri Abdul Rahman, Tadabbur Center di Malaysia. Saya akan kongsikan link penulisan beliau itu nanti di bahagian bawah pada video ini. Dan kemudian Ustaz Abdullah Bukhari juga memberikan teguran, dan juga beberapa sarjana-sarjana yang ada di sekitarnya. Dan kemudian telah tersebar juga di dalam WhatsApp kumpulan Madani Institute dalam program-program yang lepas, di mana WhatsApp tersebut diwujudkan untuk kita berkomunikasi dan sebagainya. Dan kemudian mendapat teguran daripada Ustaz Jaafar. Dan hari ini saya ingin berkongsi beberapa perkara. Maknanya saya nak ambil sekiranya konsep garfu tala itu diterima, bergantung kepada kaedahnya buka Al-Quran, pilih ayat tersebut dengan walaupun dalam video tersebut diberikan beberapa
stepsnya, maknanya tutup mata, baca bismillah, auzubillah, perkara tersebut tidak menjadikan masalah. Tetapi bila mana ianya menyatakan bahawasanya mampu menyelesaikan, dan video tersebut juga tidak dinyatakan apakah ayat yang digunakan ketika mana seorang ibu berhadapan dengan depression, dan dikatakan bahawasanya sepatutnya depression itu memakan bulan, memakan tahun dan sebagainya. Tetapi apa yang dinyatakan bahawasanya ianya berubah secara tiba-tiba dengan menggunakan ayat Al-Quran, dan kemudian berkemungkinan besar pada ketika itu digunakan adalah bila mana buka kebetulan ayat tersebut mudah dipaham. Tetapi saya ingin mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ataupun melihat video ini untuk kita sama-sama menilai sekiranya kaedah konsep buka, tunjuk ayat dan itu mendatangkan solusinya. Cuba kita bayangkan pada ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam, contohlah, kita ambil kes ibu yang depression tadi, kita nyatakan okey, kita buka Al-Quran, kita buka. Tuan-tuan boleh menyimak juga dalam masa yang sama. Bila mana mendengar, mungkin menyimak dalam Al-Quran ayat yang saya katakan ini. Dan saya tidak kod ataupun saya tidak ambil ayat yang digunakan pakai si fulan ataupun founder Garfu Ta'ala itu dengan pesakitnya. Tetapi kita mengambil, kalau katalah kita buka secara kebetulan, saya menyatakan ayat surah Al-Baqarah pada ayat 180. Ini orang depression datang pada kita dengan tiba-tiba tutup mata, baca auzubillahiminasyaitanirrajim, baca bismillahirrahmanirrahim, kita buka Al-Quran, kebetulan surah Al-Baqarah, dan yang ayat yang kita tunjuk adalah 180. Apa ayat 180 nyatakan? Ba'da auzubillahi minasyaitanirrajim, kutiba alaikum idza khadara ahadukumul maut in taraka khairan wasiyatun lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Apa ayat dia, tuan-tuan? Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara makruf, ini adalah kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, kalau katalah depression, sakit mental, dapat ayat yang bercakap tentang bila mana nak datang kematian, tuliskan wasiat tuliskan wasiat tentang harta yang ditinggalkan, diwasiatkan kepada ibu bapa kalau sekiranya ada, ataupun kaum keluarga dan sebagainya. Apa yang kita nak ambil? Apa yang kita nak sampaikan kepada orang ahli depression? Adakah kita nak menyampaikan sebab dikatakan mengambil pengajaran? Tuan-tuan, ayat Al-Quran kita harus akur bahawasanya ianya adalah ayat yang hudan, memberikan petunjuk. Ayat Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh. Tetapi sudi saya ulang 3 kali, tetapi Al-Quran itu syifa bukan secara zahirnya, tetapi secara batinnya. Sebab kenapa saya katakan secara batin, bukan secara zahir? Kita sakit kepala, kita pegang kepala, kita baca ayat Al-Quran, adakah boleh? Dipersilakan. Tetapi bila mana meyakini, sebagai contoh, antara benda yang bertahun saya rasa saya menentang perkara tersebut, dan di kalangan masyarakat Melayu juga terlalu banyak, bila mana sakit sendi tulang, kita dikatakan pegang pada bahagian tulang yang sakit, bahagian lutut, sendi dan sebagainya, dan kita bacakan ayat wa iza batashtum jabbarin. Tuan-tuan, sekalipun siapa yang bercakap, lihat pada terjemahan dan lihat ayat tersebut, temanya berkenaan apa. Disebabkan batashtum jabbarin bercakap tentang satu golongan yang Allah datangkan azab, tuan-tuan. Tetapi nak menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan suatu azab yang begitu keras, takkanlah kita nak betulkan sendi kita dengan keazaban Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan beberapa permasalahan di dalam masyarakat, menggunakan surah tersebut untuk menyembuhkan penyakit. Tuan-tuan, ayat Al-Quran bila mana syifa, ianya mengukuh hubungan jiwa kita. Seorang hamba Allah yang ada penyakit kanser sebagai contoh, bacaan ayat Al-Quran bukan untuk menyembuhkan dan bukan untuk mematikan sel-sel kanser.
Tetapi pembacaan ayat Al-Quran adalah meletakkan bahawasanya situasi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada hubungan akrab. Ingat pada ayat 155 ketika mana Allah menyatakan Allah akan datangkan ujian, wa basyirus sabirin. Sabarnya kita agar kita tidak terlalu bila mana dapat berita bahawasanya awak ni adalah sakit sekian yang ada umur kematian sekian, menjadikan kita seolah-olah gelabah. Oh, saya tak nak tu, saya tak apalah, saya tak nak buat apa-apa, sebab akhirnya kita akan mati. Semua orang, kullun nafsin za'iqatul maut. Tetapi ketika mana kita tahu alangkah indahnya kita bersabar, kerana kita tahu Allah datangkan ujian sakit tersebut adalah untuk kita melihat. Allah datangkan teguran, ketika mana datangnya wabak, Allah datangkan teguran untuk kita melihat Al-Quran supaya ada hubungan, ada connection, dan bukan menjadikan tinggal tiba-tiba ayat 33 ke 333 ke dengan berbagai-bagai metafora, berbagai-bagai matematika yang ada. Ini adalah perkara. Berbalik kepada tadi, ibu yang depression didatangkan dengan ayat 180 bercakap tentang wasiat. Adakah kita nak sampaikan kepada dia, ibu sekarang ni tengah ada depression, tolong siapkan wasiat untuk anak-anak dan ahli keluarga. Adakah kita menyampaikan sesuatu yang perkara sedemikian rupa? Disebabkan bagi mereka yang pernah mengikuti program Madani Institute, sering saya katakan bahawasanya di situ ada beberapa level yang berbeza. Bagi kebiasaannya, bila mana kita membaca Al-Quran, antara kelemahan masyarakat yang kita harus akur, kita baca, kita perhatikan tajwidnya, kita perhatikan fasahahnya, kita perhatikan dengan taranumnya. Tetapi antara benda yang menjadi kekurangan adalah ketika mana nak melihat kepada terjemahan. Dan kemudian bila mana tidak melihat pada terjemahan, kadang-kadang kita lost. Kita hanya sekadar memikirkan bahawasanya itu adalah antara ataupun cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan betul dengan tajwidnya. Saya tidak menyatakan salah, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan silap. Tetapi antara benda besar yang Allah SWT perintahkan dalam Al-Quran pada wahyu yang pertama, Iqra, bacalah. Baca bukan hanya sekadar baca, tetapi baca terjemahan, tuan-tuan. Dalam surah yang lain Allah menyebut Al-Quran ini kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Quran ini Allah turunkan, kitab ini Allah turunkan kepada kita untuk mendapat keberkatan. Tapi nak dapat berkat, tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat yang sama, Allah kata apa? Liyadabbaru. Diperhatikan ayat-ayat tersebut. Kita mungkin bukan orang Arab, kita kata cukup dengan hanya kita perhatikan terjemahan. Kalau kata tadi berbalik kepada ayat 180, kita bercakap, oh lupanya dalam Islam ini ketika mana nak mendatangkan kematian, dekat dengan kematian, kita merasa ataupun kita tak merasa bahawasanya ada kematian, tetapi adalah keperluan untuk melihat bahawasanya saya perlu untuk tulis wasiat. Itu adalah antara benda besar, antara level 1 bagi masyarakat awam melihat bahawasanya ini adalah benda-benda yang perlu dilakukan. Dalam peringkat Madani Institute, kita memberikan pada peringkat. Maknanya peringkat pertama, dia faham, dia boleh amal. Maknanya dia faham, dia boleh baca. Tetapi pada peringkat seterusnya, kita melihatkan bahawasanya bergantung kepada kaedah yang kami kongsikan. Kami letakkan di situ adalah level yang ketiga. Maknanya tak ada dua, terus pindah kepada 3. Kerana ianya adalah membincangkan pada persoalan tadabbur tazakur bergantung kepada kaedah Allah ibadah sirat. Jadi tuan-tuan, perkara ini saya tak akan bincangkan di sini. Dalam Madani Institute, bila mana peringkat pertama adalah faham, you boleh baca terjemah, you faham, okay, that's it. Maknanya tidak mempertikaikan apa-apa. Maknanya faham apa yang kamu faham, silakan. Tuan-tuan, buka Quran, pilih ayat, baca, tidak menjadikan masalah. Tetapi bila mana buka, tunjuk ayat dan menjadikan itu adalah solusi gerakan Allah, itu adalah menjadi satu kesalahan. Jadi buka sahaja Al-Quran. Kita duduk tengah tak ada kerja sekarang ni, dalam keadaan kita sebut sebagai circuit breaker, kita buka Al-Quran dan kemudian kita pilih ayat, kita baca, kita lihat kepada terjemahan, oh ini Allah nak sampaikan pada diri saya, tanpa menjadikan ianya sebagai satu solusi, it's fine. Tetapi bila mana kita menyatakan bahawasanya ini adalah solusi saya ada masalah, saya buka, saya lihat ayat Quran ini mampu membantu saya untuk menyelesaikan masalah. Tuan-tuan,
Pada peringkat itu, Madani Institute melihatkan ianya adalah pada satu level, daripada level 1, 3, ianya menjadi 7. Kenapa menjadi 7? Kerana di situ ada elemen beberapa perkara yang mungkin saya perpendekkan ataupun mempermudahkan untuk sampai kepada level menyelesaikan masalah kehidupan dengan Al-Quran, tuan-tuan. Ianya bukan suatu benda yang mudah. Paling minimum untuk kita menyelesaikan solusi kehidupan kita, kerana kita tahu Quran ini mendatangkan petunjuk, baik petunjuk menuju akhirat, baik petunjuk menuju ke atas dunia ni, sebab hubungan kita ini adalah ibarat huruf T yang terbalik. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Jadi Al-Quran ini, hudan itu petunjuk bukan hanya dengan Allah SWT saja, tetapi dengan manusia. Tetapi perlu ada kaedahnya, tuan-tuan. Sebab itu pada level yang seterusnya, level ke-7 untuk menyelesaikan masalah, paling minimum, tuan-tuan, paling minimum adalah untuk mengetahui bahasa Arab. Dan bahasa Arab yang dimaksudkan bukanlah bahasa Arab yang kita belajar ataupun yang mungkin sebahagian daripada para pendengar ataupun tuan-tuan, kita, ustaz, saya pergi ke kelas bahasa Arab. Kelas bahasa Arab saya belajar kaifa haluka, ana bil khair wa kaifa anta. Dia bukannya begitu, tuan-tuan. Tetapi minimum bahasa Arabnya ketika mana kami memberikan perkataan sebagai contoh. Istakhraja, istaf'ala. Segala kalimat dalam bahasa Arab dianya mempunyai kata asal. Jadi bagaimana para jemaah yang tidak ada bahasa Arab nak melihat ini adalah sekian, ini kata asalnya adalah sekian. Sebagai contoh, mata, mim alif ta dengan mim waw ta, maut dan mata adalah dua benda berbeza. Khataba, benda paling mudah selalu saya gunakan. Khataba, khatiba, juga benda yang berbeza, tuan-tuan. Jadi kalau katalah minimum bahasa Arab tak ada, bagaimana nak mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan menggunakan Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Tapi tuan-tuan, itu belum cukup. Cukup dengan hanya sekadar ada minimum bahasa Arab, kemampuan untuk melihat kata dasar dan sebagainya. Tuan-tuan perlu cari depression ataupun apa permasalahan dalam bahasa Arab dan kemudian cari di dalam Al-Quran. Itu baru langkah pertama. Kemudian daripada situ kebiasaannya. Kalau tuan-tuan yang mungkin biasa tulis sahaja perkataan qala, mata, mim wauta, mauta, letak di dalam bahagian search untuk bahagian Al-Quran, kita akan keluar senarai berapa banyak. Dan selepas tuan-tuan tahu perkataan tersebut, dipindahkan, oh kena tengok surah ayat ni apa dan sebagainya. Dan kemudian selepas, oh bahawasanya dalam perkataan, sebagai contoh, tuan-tuan, ni contoh saya katakan, oh perkataan mata dalam Al-Quran diulang ada sebanyak contohlah 128, ada 48. Ini contoh, tuan-tuan, contoh saya katakan. Jadi daripada ayat tersebut, tuan-tuan nak kena tengok, maknanya nak kena senaraikan ayat, contoh surah yang ke-15 ayat ke-31. Oh, ini ada ayatnya. Tetapi tuan-tuan, bukan hanya sekadar mengumpulkan ayat-ayat tersebut, tetapi tuan-tuan perlu pada level yang seterusnya. Apa dia? Tuan-tuan perlu rajin untuk menyemak kepada setiap ayat tersebut daripada sudut sinopsisnya, kisah apa yang sedang disampaikan dan juga tafsirnya. Belum selesai lagi, tuan-tuan, untuk jadikan ianya adalah suatu penyelesaian kehidupan dalam Al-Quran. Sebab tuan-tuan, bukan hanya bila mana melihat ayat tersebut harus dilihat daripada sudut Asmaul Husna, harus dilihat daripada sudut sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus dilihat daripada kisah para sahabat, harus dilihat adakah ayat ini boleh dijadikan zikir dan juga doa. Ianya adalah suatu kerja yang keras, tuan-tuan. Ianya bukan hanya sekadar buka Quran, ini ayat, ini terjemahannya, dan ini adalah penyelesaiannya. Kalau tadi saya katakan, saya berikan contoh yang pertama tadi pada surah Al-Baqarah ayat 180. Orang depression dapat ayat wasiat. Kemudian kalau katalah misalan, pasangan muda berhadapan dengan bukan pergolakan yang besar, tidak.
mungkin nak tinggal di rumah dan sebagainya, nak beli rumah ke, ataupun nak tinggal dengan keluarga, ataupun dengan keluarga mertua, baiklah kita jadikan Al-Quran sebagai penyelesaian kehidupan kita. Maka bukalah Al-Quran. Ketika mana buka Al-Quran, tuan-tuan, mengambil realiti kehidupan di Singapura. Untuk membeli rumah, memakan masa mungkin 5 tahun bagi BTO. Nak beli resale silakan kalau sekiranya segala-galanya mencukupi. Dan ianya adalah membabitkan perkara-perkara teknikal. Dan dianya bukan suatu perkara yang boleh saya nyatakan bahawasanya ianya mengambil Al-Quran. Oh, kita nak beli rumah, tak nak beli rumah, buka Al-Quran, pam, ni ayat, oh Allah suruh beli rumah. Masalahnya tak ada pun ayat yang Allah suruh beli rumah. Tetapi kalau katalah pasangan hidup tersebut membuka Al-Quran, terkena kepada surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke-16. Tuan-tuan boleh semak surah Al-Ma'idah ayat 16. Ini saya bagi contoh, tuan-tuan. Contoh. Allah SWT nyatakan dalam surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke-16, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menujuki mereka ke jalan yang lurus. Tuan-tuan, sekali lagi menggunakan garfu tala dalam permasalahan yang sedemikian rupa. Kalau katalah buka tiba-tiba surah Al-Ma'idah ayat 16. Allah kata, dan kitab itulah Allah menunjukkan, iaitu apa? Al-Quran. Kalaulah Allah dah tunjukkan Al-Quran itu sebagai suatu kitab nak dapat jalan redha, Al-Quran itu mampu mengeluarkan manusia daripada gelap kepada cahaya. Al-Quran itu mampu menerangkan manusia menuju jalan yang lurus. Dalam permasalahan nak beli rumah, tuan-tuan, menggunakan ayat surah Al-Ma'idah ayat 16, apa penyelesaian yang kita dapat? Kalau tuan-tuan tanya saya, penyelesaiannya tak ada. Tetapi Allah bimbing saya dalam ayat ini bagaimana nak jadikan rumah. Beli rumah tetap nak kena pergi CPF. Tetap nak kena pergi HDB. Pergi CPF sebab nak kena tengok ordinary account cukup ataupun tidak. Pergi HDB adalah untuk mengetahui di mana ada lokasi. Sebab hubungan ataupun urusan kita dalam kehidupan, tuan-tuan, ada dua benda. Urusan kita dengan Allah, hablum minallah, hablum minannas. Tak boleh hanya sekadar menjadikan Al-Quran sebagai satu sandaran bahawasanya ini adalah penyelesaian kehidupan kita. Tak, tuan-tuan. Ianya tidak berjalan sedemikian rupa. Depression menggunakan ayat Al-Quran untuk memperkukuhkan jiwa sekiranya jiwa kita ini kosong. Tetapi berjumpa dengan kaunselor, berjumpa dengan psikiatris, ini adalah perkara yang perlu dilakukan. Kerana depression ini adalah suatu benda yang bukan main-main. Adakah tuan-tuan yang ketika mana berhadapan dengan ujian yang begitu besar, sakit yang begitu besar, iaitu kanser? Oh tak, saya tak nak jumpa doktor, Ustaz. Cukup dengan ayat Al-Quran. Tuan-tuan, kita baca Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Tapi bukan penyembuh jasad. Hubungan kita dengan Allah kita akan berasa tenang, tetapi Allah juga tidak memerintahkan kepada kita untuk menjadi manusia yang zalim pada diri sendiri dengan tidak cuba ikhtiar untuk mencari jalan keluar ketika mana dalam keadaan yang sedemikian rupa. Jadi tuan-tuan, ingatlah, ketika mana berhadapan dengan Al-Quran, ada adabnya dan ada tata caranya. Maka perbanyakkanlah diri kita, iqra', bacalah. Dan bukan hanya sekadar memperbetulkan bacaan daripada sudut tajwidnya, bukan hanya sekadar memperbetulkan daripada sudut fasahanya, tetapi cuba-cubalah untuk mempelajari apa itu ulumul Quran, apa itu tafsir Quran, apa itu tadabbur Quran. Dan bagi mereka yang tidak memahami ataupun belum ada kadar kemampuan untuk membaca Al-Quran, membaca Iqra', membaca Qiraati, membaca Muqaddam, jangan sekali-kali untuk tidak membelik Al-Quran untuk membaca terjemahan. Ramai pada peringkat dunia yang tidak faham bahasa Arab,
tidak mampu membaca bahasa Arab, tetapi mereka baca terjemahan dan mereka masuk Islam. Rugi bagi kita yang telah pun lahir dalam keadaan Islam, alhamdulillah, tetapi bukan terjemahan yang kita utamakan, kita mengutamakan daripada sudut yang lain-lain. Itu adalah satu kerugian dalam kehidupan. Dengan itu, sekian perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan kepada diri saya, peringatan kepada diri saya, dan kemanfaatan kepada tuan-tuan. Sekiranya ada kesalahan dan kekurangan, insya-Allah saya akan perbetulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.